Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Cikgu Muzaffar, Guru Akademik di Mahat Tabiah Haraki An-Nur, Kuala Ketil, Kedah, Malaysia. Okey, baik. Video pada kali ini adalah untuk subjek Matematik tingkatan 3 KSSM. Bab yang ketiga, Matematik Pengguna, Simpanan dan Pelaburan, Kredit dan Hutang. Okey, di dalam bab yang ketiga ni ada dua standard kandungan ataupun subtopik utama. Yang pertama tu simpanan dan pelaburan dan yang keduanya pengurusan kredit dan hutang. Walaupun dia ada dua subtopik saja, tapi satu subtopik itu dia panjang. Maksudnya dalam satu subtopik itu ada banyak standard pembelajaran yang kita perlu sentuh satu persatu. Okey. Dia tajuk dia agak panjang lah, untuk bab yang ketiga ni agak panjang. Okay, dia melibatkan konsep-konsep, teori-teori dan juga praktikal-praktikalnya. Okay, kata pengiraannya, dia banyak lah. Jadi untuk video kali ini, cikgu akan sentuh subtopik 3.1 simpanan dan pelaburan. Yang subtopik 1 ni pun kita akan ada dua video lah, part 1 dan part 2. Okey, kali ini video part 1, kita akan ada video part 2 untuk subtopik 3.1 ni, insya-Allah. Okey, baik. Jadi sebelum kita pergi lebih lanjut, kenapa belajar bab ini? Okey. Pengetahuan tentang simpanan dan pelaburan dapat membantu seseorang merancang kewangan. Konsep simpanan dan pelaburan digunakan dalam bidang perbankan, saham, hartanah, perniagaan, kewangan, perakaunan dan sebagainya. Sedikit-sedikit lama-lama menjadi bukit. Bab peribahasa di atas, amalan menabung merupakan satu tabiat menyimpan duit untuk kegunaan pada masa depan. Sikap menabung yang diamalkan sejak kecil membantu seseorang menghadapi sebarang waktu kecemasan. Pelaburan yang dilakukan oleh seseorang individu haruslah tepat pada masanya mengikut pasaran semasa. Okey, baik. Ini zaman dulu punya cerita lah, eksplorasi zaman. Sistem barter diamalkan sebelum penggunaan wang wujud dalam ekonomi dan merupakan suatu bentuk perniagaan yang paling awal di dunia. Sejarah perkembangan wang bermula dengan evolusi tamadun manusia itu sendiri, iaitu kira-kira 2000 sebelum Masihi. Okey, baik. Di dalam bab ini, para pelajar akan didedahkan dengan beberapa istilah-istilah barulah, gerbang kata ni istilah-istilah baru. Aspek kecairan, faedah, hutang, kadar faedah, kredit, pelaburan, pinjaman peribadi, pulangan, simpanan. Okey, istilah-istilah pentinglah yang ada dalam bab yang ketiga ni. Tapi seterusnya tanpa melengahkan masa lagi, kita terus pergi kepada subtopik 3.1 simpanan dan pelaburan. Untuk video part 1 ni kita akan sentuh bahagian yang pertama. Okay, video part 2 nanti kita akan sentuh pada bahagian yang kedua. Maksudnya dia panjang, tajuk ni panjang, kena pecah pada dua. Okay. Okay, kalau tak pecah nanti mungkin 2 jam punya video. Okay, baik. Kita pergi pada standard pembelajaran yang pertama dalam subtopik 3.1 ni, mengenal dan pelbagai jenis simpanan dan pelaburan. Apakah yang dimaksudkan dengan simpanan dan pelaburan? Okey, simpanan merujuk kepada wang lebihan yang disimpan di dalam peti besi, tabung atau laci. Wang lebihan juga boleh disimpan di bank yang akan memberi pulangan mengikut kadar faedah dan tempoh simpanan. Terdapat beberapa jenis cara simpanan yang lazim di bank. Okay, dekat sini kita tengok jenis simpanan ni ada 3 jenis. Okey. Akaun simpanan, akaun simpanan tetap, akaun simpanan semasa. Okey, baik, kita pergi satu persatu. Akaun simpanan.
Pemegang akaun simpanan boleh menyimpan sebarang amount mengikut kemampuannya. Pemegang akaun menerima kadar faedah berdasarkan jumlah simpanan dan tempoh simpanan. Kadar faedah adalah lebih rendah berbanding dengan akaun simpanan tetap. Pemegang akaun boleh mengeluarkan wang simpanan pada bila-bila masa. Wang simpanan boleh dikeluarkan dengan menggunakan kad debit melalui mesin teller automatik ATM. Ini boleh kata semua orang ada lah akaun simpanan yang biasa tu lah. Yang kita pergi masuk, pergi cocok duit, keluar duit. Yang itulah. Okay. Yang kedua, akaun simpanan tetap. Menyimpan sejumlah wang tertentu untuk satu tempoh masa tertentu seperti 3 bulan, 9 bulan atau 1 tahun. Pemegang akaun akan ditawarkan kadar faedah yang lebih kompetitif berbanding dengan akaun simpanan. Wang simpanan tidak boleh dikeluarkan sehingga tempoh matang. Sekiranya wang dikeluarkan sebelum tempoh matang, maka kadar faedah yang sepatutnya diterima akan dikurangkan dan akan dibatalkan pada suatu masa. Sijil simpanan akan dikeluarkan kepada pemegang akaun ini. Okay, itu beza dia dengan akaun simpanan biasa tadi. Manakala yang ketiga ni akaun semasa. Simpanan dalam akaun semasa boleh digunakan untuk tujuan peribadi atau perniagaan. Pemegang akaun boleh melakukan pembayaran kepada pihak lain melalui cek. Simpanan dalam akaun tidak dibayar faedah, sebaliknya dikenakan caj perkhidmatan. Namun terdapat juga bank yang membayar faedah kepada pemegang akaun semasa. Hal ini tertakluk kepada pihak bank. Pemohon akaun semasa perlu mengemukakan seorang perujuk iaitu pemegang akaun semasa di cawangan bank yang sama untuk membuka akaun. Selain cek, pengeluaran biasanya dibenarkan melalui kad debit dan saluran lain seperti perbankan internet, perbankan telefon dan sebagainya. Pemegang akaun boleh menikmati kemudahan overdraft iaitu pengeluaran wang yang melebihi baki simpanan tetapi dengan caj faedah. Okay, itu beza dia. Akaun semasa dengan berbanding dengan akaun simpanan tetap dan juga akaun simpanan yang biasa itulah. Okey, baik. Jadi diharap para pelajar dapat faham, dapat tahu, dapat faham dan dapat membezakan ketiga-tiga jenis simpanan tersebutlah. Okey, baik. Kita pergi kepada muka surat seterusnya, muka surat 53 tu. Pelaburan. Okey, baik. Tengok dulu dekat tepi ni, buletin terdapat dua jenis pelabur iaitu pelabur agresif dan sederhana. Pelabur agresif melabur di pasaran saham, pelabur sederhana membeli amanah saham, bond dan dana equity. Okay, ada beberapa jenis lah. Okay. Okay, pelaburan ialah langkah alternatif untuk mendapatkan pulangan pada masa hadapan dalam bentuk pendapatan semasa dan keuntungan modal. Jenis-jenis pelaburan adalah seperti berikut. Pun ada 3 kat sini. Okay, yang pertama saham, yang kedua amanah saham, yang ketiga hartanah. Tiga-tiga ni adalah pelaburan. Okay, kita pergi satu per satu. Okey, saham. Saham sesebuah syarikat akan menerbitkan saham bagi tujuan mengumpul modal. Individu yang membeli saham daripada sebuah syarikat merupakan pemilik syarikat dengan syarat tertentu. Pemegang saham akan menerima pulangan dalam bentuk dividen dan keuntungan modal. Okay, itu saham. Amanah saham pula. Amanah saham dikendalikan oleh syarikat unit amanah yang diuruskan oleh pengurus profesional yang bertauliah dalam bidang pelaburan. Mereka yang tidak mempunyai pengetahuan tentang pembelian saham
boleh mendapatkan bantuan dari syarikat unit amanah untuk menguruskan wang mereka. Syarikat unit amanah mengumpulkan wang daripada para pelabur dan wang itu dilaburkan dalam pelbagai syarikat yang berpotensi dengan tujuan memberikan pulangan yang menguntungkan para pelabur. Okey. Beza dia dengan saham tadi, okey. Saham tadi tu lebih kepada individu yang bergabung antara satu sama lain, kata menubuhkan syarikat, dia nak kumpul modal, dia buat satu saham, pembelian saham. Tapi yang amanah saham ni ada unit amanah yang menguruskan saham-saham ahli itu. Okey, itu beza dia lah. Okey, yang ketiga, hartanah. Pelaburan atas aset tidak alih seperti rumah, kediaman, kedai, tanah dan sebagainya merupakan pelaburan dalam hartanah. Pelabur perlu mengambil kira pelbagai aspek sebelum melabur. Faktor-faktor yang akan dipertimbangkan dalam pelaburan hartanah adalah seperti keadaan ekonomi, keupayaan menjana pendapatan iaitu sewa, lokasi serta prospek hartanah pada masa akan datang. Individu yang melabur dalam hartanah akan menerima pulangan pelaburan dalam bentuk sewa dan keuntungan modal. Okey, baik. Tengok dekat tepi ni. Ini pengetahuan am lah. Okey, saham mewah. Okey, saham blue chip ialah saham syarikat-syarikat besar yang mempunyai rekod pencapaian perniagaan yang cemerlang seperti Maybank, TMB dan Petronas. Okey. Buletin tu. Pulangan pelaburan terdiri daripada pendapatan semasa dan keuntungan modal seperti yang kita cerita tadi lah. Okay. Pulangan pendapatan semasa pula sewa, dividen, saham, bonus. Manakala keuntungan modal ni pertambahan atau peningkatan nilai pelaburan daripada jumlah asalnya. Contohnya harga saham meningkat daripada RM2 kepada RM2.20. Maka peningkatan RM0.20 ataupun 20 sen itu merupakan peningkatan nilai pelaburan. Jadi kita dapat bezalah 3 jenis simpanan dan 3 jenis pelaburan tadi. Okey, muka surat 54. Okey, cetusan minda 1. Okey, kena pasti yang manakah simpanan, yang mana pelaburan. Okey, cikgu tak nak cerita banyaklah, kita kena pasti saja dulu. Okey. Encik Riza menyimpan sejumlah RM300 di dalam bank simpanan lah. Okey. Cik Zeti merupakan seorang peniaga yang menyimpan sejumlah wang di dalam bank dengan tujuan untuk mengeluarkan cek apabila hendak membayar kepada pemiutang. Okey, kalau guna cek maksudnya ini akaun semasa. Okey, kita dah sentuh dah tadi. Puan Rani menggunakan wang yang diterima daripada bapanya untuk membeli satu lot kedai. Ini pelaburan lah. Pelaburan apa? Hartanah. Puan Farida menyimpan sejumlah wang sebanyak RM20,000 di dalam bank untuk membiayai pendidikan anak-anaknya pada masa hadapan. Yang ini kita panggil akaun simpanan tetap. Okay. Nombor 5, Encik Lim membeli 1000 unit amanah saham. Confirm lah. Pelaburan tu adalah dia jenis pelaburan amanah saham. Nombor 6, Encik Sharon membeli 4000 unit share Bank Orchid Berhad yang bernilai RM1 share di Bursa Saham Kuala Lumpur. Ini saham lah. Okay, saham. Okey, baik. Untuk latihan, para pelajar boleh buat uji minda tu 3.1A. Okey. Berkaitan dengan simpanan dan juga pelaburan itu. Okey, baik. Jawapan boleh rujuk di bahagian belakang buku teks ni. Okey, baik. Kita masuk kepada standard pembelajaran yang kedua. Okay. Standard pembelajaran yang kedua. Membuat pengiraan yang melibatkan faedah mudah dan faedah kompaun bagi simpanan dan seterusnya menerangkan kesan perubahan tempoh, kadar faedah atau pulangan dan kekerapan pengkompaunan terhadap nilai masa hadapan simpanan. Okay. Apakah yang anda faham tentang faedah simpanan? Baik.
Faedah simpanan merupakan ganjaran yang dibayar oleh institusi kewangan seperti bank kepada penyimpan. Faedah boleh dibahagi kepada dua jenis, iaitu faedah mudah dan faedah compound. Kita pergi yang pertama dulu, faedah mudah. Faedah mudah ialah ganjaran yang diberikan kepada penyimpan mengikut suatu kadar tertentu ke atas jumlah wang simpanan ataupun kita panggil prinsipal untuk suatu tempoh masa dalam tahun yang tertentu. Okay, kita tengok contoh nak bagi faham. Contoh satu. Encik Zainal menyimpan wang RM sebanyak RM4,000 di Bank Bunga Raya dengan kadar faedah 2% untuk setahun. Berapakah faedah yang diperoleh Encik Zainal selepas 1 tahun? Penyelesaian dia. Prinsipal yang disimpan oleh Encik Zainal ialah RM4,000. Maka 2% daripada RM4,000 ialah RM4,000 darab 2%. Sama dengan RM80. Maksudnya dia punya kadar faedah tu RM80. Selepas 1 tahun, faedah yang diperoleh Encik Zainal ialah faedah sama dengan RM80 darab dengan 1 lah. Darab dengan 1 sebab 1 tahun saja. Itu je lah. Faedah mudah secara kesimpulannya, faedah mudah boleh dihitung dengan menggunakan formula berikut. I sama dengan PRT. I ialah faedah, interest. P ialah principal. Principal. R ialah kadar faedah, rate. Dan T ialah masa, time, dalam tahun. Dia punya rumus tu dalam bahasa Inggeris lah. Interest equal to principal multiply by rate and time. Itulah I sama dengan PRT. Kita ingat rumus tu. Kita tengok contoh 2. Encik Badro menyimpan sebanyak RM5,000 di bank dengan kadar faedah 3% tahun bagi tempoh 2 tahun. Hitung jumlah faedah yang akan diperoleh Encik Badro bagi tempoh 2 tahun tersebut. Jadi penyelesaian dia, P itu prinsipal dia 5,000, R tu 3%, jadi kita tukar kepada 3% dan tukar kepada perpuluhan lah, 0.03. T tu tahun dia T sama dengan 2. Maka faedah tu I sama dengan PRT, kita masukkan nilai RM5,000 darab 3% ataupun darab 0.03 pun boleh, darab dengan 2. Jadi akan dapat RM300. Selesai contoh 2. Pergi kepada muka surat 56, contoh 3 tu. Cik Wong menyimpan sebanyak RM10,000 di bank murni dengan kadar faedah 4% setahun. Hitung jumlah faedah yang diperoleh Cik Wong selepas 6 bulan. Maksudnya dia tak cukup setahun tapi dia kira 6 bulan. Macam mana nak kira? Rumus yang sama, I sama dengan PRT. P sama dengan prinsipal dia tu RM10,000 darab R tu 4% ataupun 0.04. Darab dengan 6/12. Kenapa 6/12? Sebab 1 tahun ada 12 bulan. Jadi dia punya faedah nak kira tu 6 bulan. Jadi 6/12. Jadi kita kira lah, tekan kalkulator tu dapat RM200. Selesai contoh 3. Apakah kesan terhadap faedah mudah akibat perubahan tempoh simpanan? Baik. Tengok contoh. Contoh 4. Encik Nazrin menyimpan sebanyak RM8,000 di bank desa dengan kadar faedah 3% tahun. Hitung jumlah simpanan Encik Nazrin selepas beliau menyimpan selama, A kalau dia menyimpan selama 2 tahun. B kalau dia menyimpan sebanyak 3 tahun. Berapa jumlah simpanan mengikut tempoh tersebut? Tengok. Cara kira dia sama. Rumus untuk mengira faedah. I sama dengan PRT. Bila kita dah kira faedah tu, lepas tu kita akan tambah dengan kata jumlah prinsipal asal dia tu. Baik. Prinsipal tadi 8,000.
dia simpan. Kadar faedah 3%. Okey, mula-mula untuk setiap tempoh ni 2 tahun dengan 3 tahun tu kita kira dia punya faedah. Faedah tadi sama dengan I equal to PRT. Okey, faedah untuk 2 tahun RM8,000 darab 3% ataupun 0,03 darab dengan 2 sebab 2 tahun kan. Jadi dapat faedah dia RM480. Jadi jumlah simpanan pada akhir tahun kedua tu prinsipal tambah faedah. Jadi RM8,000 tambah dengan faedah dia 480. Jadi jumlah simpanan dia selepas 2 tahun tu RM8,480. Manakala untuk 3 tahun faedah dia RM8,000 darab 3% darab 3 sebab 3 tahun. Jadi jumlah faedah dia tu RM720. Lagi tinggi lah. Okey. Jadi jumlah simpanan pada akhir tahun ketiga RM8,000 prinsipal tu tambah dengan faedah RM720. Jumlah simpanan selepas 3 tahun RM8,720. Maksudnya lagi lama tempoh simpanan, lagi banyak jumlah simpanan tersebut. Jadi berdasarkan contoh di atas didapati bahawa semakin lama tempoh penyimpanan di bank, maka semakin tinggi jumlah faedah yang diperoleh. Dengan ini secara langsung jumlah akhir simpanan juga bertambah. Okay, jelas kat situ. Okey, seterusnya. Yang tadi kalau kata apa kesan dia bila berubah tempoh simpanan. Yang kedua ni, apakah kesan jika kadar faedah yang diberi berbeza bagi prinsipal yang sama? Okey, dia simpan duit yang sama tapi dia punya kadar faedah berbeza. Kita tengok apa kesan dia. Okey, tengok anak dia tanya tu. Ayah, apakah kesan kepada jumlah pulangan tahunan jika kadar faedah adalah berbeza bagi prinsipal yang sama? Ayah dia pun jawab, sudah tentu jumlah pulangan tahunan yang akan diterima adalah berbeza. Berbeza macam mana? Lebih tinggi ke lebih rendah? Kita tengok contoh 5 ni. Okey, baik. Puan Van Meti menyimpan sebanyak RM5,000 di sebuah bank. Berapakah jumlah simpanan Puan Van Meti selepas 1 tahun jika kadar faedah yang diberikan ialah A 5% tahun, B 6% tahun? Apakah beza jumlah faedah yang diperoleh Puan Van Meti dalam kedua-dua situasi di atas? Okey, baik. Prinsipal sama RM5,000. Tempoh simpanan sama 1 tahun. Apa yang beza ialah dia punya kadar faedah. Jadi tengok penyelesaian dia buat. Okey, jumlah simpanan sama RM5,000. Kadar faedah berbeza. Okey, 5%, 6%. Tempoh simpanan sama 1 tahun 1 tahun. Okey, kita kira jumlah faedah menggunakan rumus I sama dengan PRT. Okey, untuk kadar faedah 5%. RM5,000 darab 5% darab dengan 1 sama dengan RM250. Manakala yang 6% tadi RM5,000 darab 6% darab 1 dapat RM300. Maksudnya lagi besar kadar faedah, lagi besar jumlah faedah. Jumlah simpanan selepas tahun. Okey, prinsipal tambah dengan faedah. Okey, untuk 5% tadi RM5,000 tambah 250 jadi RM5,250. Manakala yang kadar faedah 6% tadi RM5,000 tambah 300 dapat RM5,300. Lagi besar. Okey, beza jumlah faedah yang diterima ialah RM300 tolak RM250. Okey, beza faedah tu. Beza faedah RM50. Berdasarkan contoh 5, bagi prinsipal yang sama, apabila kadar faedah bertambah, maka jumlah simpanan akhir tahun juga bertambah. Okey, faham kat situ? Selesai. Jadi kesimpulan dia kat sini lah. Kalau kadar faedah naik, semakin tinggi pulangan. Kalau kadar faedah menurun, semakin rendah pulangan. Okey, selesai untuk faedah mudah. Okey, faedah mudah I sama dengan PRT. Okey, kita nak masuk kepada faedah compound. Faedah compound ialah faedah yang dihitung berdasarkan prinsipal asal dan juga faedah yang terkumpul daripada tempoh penyimpanan sebelumnya.
Faedah kompaun berbeza daripada faedah mudah dari segi jumlah simpanan yang akan digunakan untuk penghitungan faedah. Bagi faedah kompaun, kekerapan perkompaunan ke atas prinsipal boleh berbeza. Contohnya di kompaun setahun sekali ataupun 3 bulan sekali dan sebagainya. Okay, merujuk kepada contoh 4A. Contoh yang tadi lah, contoh 4A tadi. Tengok balik. Okey ni, contoh 4A ni. Okey, prinsipal 8,000, kadar faedah 3%, dia punya tempoh simpanan 2 tahun. Okey, kita tengok. Merujuk kepada contoh 4A tadi, sekiranya Encik Nazrin diberikan faedah kompaun dengan perkompaunan sekali setahun, apakah jumlah simpanan beliau pada akhir tahun kedua? Pada tahun pertama, jumlah faedah yang diterima ialah, okey, mula-mula kita kira guna, iatulah. Okey, I sama dengan PRT tadi. Okey, prinsipal 8,000, rate dia 3/1 darab dengan 1 lah tahun pertama. Jadi tahun pertama tu faedah dia 240. Okey. Maka jumlah simpanan pada akhir tahun pertama ialah 8,000 tambah 240 dapat 8,240. Masuk tahun kedua, okey, bagi tahun kedua, jumlah simpanan yang digunakan untuk penghitungan kadar faedah ialah 8,240. Jadi sekarang ni kata prinsipal untuk tahun kedua tu dia ambil jumlah simpanan pada tahun pertama. Macam itulah. Okey. Prinsipal tambah faedah tahun pertama. Maka faedah pada akhir tahun kedua ialah dia kira macam ni. 8,240 darab 3/100 dapat kata dia punya faedah pada tahun kedua tu RM RM247.20. Dengan ini jumlah simpanan Encik Nazrin pada akhir tahun kedua ialah 8,240 tambah RM247.20. Jawapannya RM 8,487.20. Jadi lagi bertambah. Itu beza dia dengan faedah mudah. Baik. Muka surat 58 tu secara umum. Rumus penghitungan yang melibatkan faedah kompaun ialah MV sama dengan P dalam kurungan 1 tambah R per N kuasa NT. Okay, apa dia tu? Apa maksud dia tu? Okay, MV tu nilai matang. Matured value. MV tu matured value, nilai matang. P, principal. Tadilah. Okay, nilai simpanan dia, principal. R, kadar faedah tahunan. Okay, the yearly interest rate. N, bilangan kali faedah di compound dalam setahun. Berapa kali? Kalau 3, N tu 3 lah contoh. T, tempoh dalam tahun. Jadi berdasarkan contoh Encik Nazrin didapati bahawa P tadi 8,000, R 0.03. Kita tukarkan R tu kepada 0.03. Kalau faedah mudah tadi kita tak perlu tukar pun kepada 0.03, boleh juga kita kira 3/100. Tapi dalam faedah kompaun ni kita kena tukar kepada 3/100 tu kepada 0.03. Kita kena tukar pada perpuluhan sebab kita nak masuk dalam rumus ni. T sama dengan 2 tahun kan. Okey, T tu 2. Okey, baik. Berdasarkan contoh Encik Nazrin didapati bahawa, okey, baik. PRM 8,000, okey, P 8,000, R 0.03, N 1, T sama dengan 2. Maka jumlah simpanan pada akhir tahun kedua untuk Encik Nazrin ialah MV sama dengan P dalam kurungan 1 tambah R per N kuasa NT.
Okey, P itulah RM 8,000 dalam kurungan 1 tambah 0.03 per 1 kuasa 1, 2. P itu 8,000, okey, R tu 0.03, N tu 1, T tu 2 tadi kan. Okey, jadi yang dalam kurungan kuasa tu kita kira dapat 1.0609. Jadi 8,000 darab 1.0609 dapat RM RM8,487.20. Okey, contoh yang ke-6. Pada awal suatu tahun, Puan Liu Fong menyimpan RM15,000 dalam akaun simpanan dengan kadar 4% tahun dan perkomponan setiap 6 bulan. Berapakah jumlah wang simpanan Puan Liu Fong pada akhir tahun ketiga? Okey, P itu 15,000, R tu okay, 4% kita tukar kepada 0.04. N bilangan perkomponan, okey, kalau setiap 6 bulan, 1 tahun, 2 kalilah, N tu 2. T tu 3 tahun, dia kata akhir tahun ketiga, jadi T tu 3. MV sama dengan P dalam kurungan 1 tambah R per N kuasa N per T. Okey, P 15,000 dalam kurungan 1 tambah, okey, R tu 0.04 per N tu 2. Kuasa NT, N2, T tu 3. Jadi kita kira yang dalam kurungan dengan kuasa tu dapat 1.1262. Okay, 15,000 darab 1.162 dapat RM 16,892.44. Okey, contoh 7. Sebuah bank menawarkan kadar faedah 5% tahun untuk simpanan dalam akaun simpanan tetap. Jika Puan Wahidah menyimpan RM10,000 pada awal tahun, berapakah jumlah wang dalam akaun simpanan tetap beliau pada akhir tahun jika faedah dikompaunkan? A 3 bulan sekali, B sebulan sekali. Okay, kita tengok perbezaan dia. Okey, P dia sama 10,000, R 5%, kita tukar kepada perpuluhan 0.05. T tadi setahun. Okey, kedua-dua tu adalah tempoh setahun. Cuma bilangan perkomponan dia berbeza. Kita guna rumus MV sama dengan P dalam kurungan 1 tambah R per N kuasa N per T. Okey, baik. Sekarang ni pengiraan dia. Okey, N tadi tu kita tengok. Kalau perkomponan tu 3 bulan sekali, maksudnya setahun ada berapa kali perkomponan? Perkomponan. Okey. 12 bulan bagi 3 bulan, jadi 4 kalilah, N tu 4. Maka kita gantikan dalam rumus tu, MV sama dengan 10,000 darab dalam kurungan 1 tambah 0.05 per dengan 4 kuasa 4 darab 1. Okey, 4 tu N tadilah. 1 tu setahun. Jadi dapat dia punya jumlah wang dalam akaun simpanan tu RM10,509.45. Okey, untuk yang dikompon sebulan sekali, maksudnya dalam setahun ada 12 kalilah N tu. Jadi kita gantikan dalam rumus MV sama dengan 10,000 darab 1 tambah 0.05 per dengan N tu 12. Kuasa N tu 12, T tu 1. Jadi akan dapat RM10,511.62. Okay, daripada contoh 7 didapati bahawa apabila kekerapan perkomponan bertambah, nilai masa hadapan simpanan juga bertambah. Okay. Kebanyakannya macam itulah, bila kita tambah tempoh, jumlah simpanan bertambah. Kita tambah kadar faedah, jumlah simpanan bertambah. Kita tambah dia punya bilangan perkomponan pun jumlah simpanan bertambah juga. Setakat ni bertambah kita tengok. Okey, contoh 8. Encik Charles menyimpan wang sebanyak RM6,000 dalam akaun simpanan tetap di Bank Berjaya selama 2 tahun dengan kadar faedah 6% tahun.
Apakah perbezaan di antara jumlah faedah yang diperoleh Encik Charles jika beliau diberikan faedah kompaun dengan perkompaunan 4 bulan sekali berbanding dengan faedah mudah? Okay, sekarang ni kita nak bezakan kalau kita kira faedah mudah dengan faedah perkompaunan, yang mana yang lagi tinggi nilai kata nilai faedah tersebut. Okey, baik. Kalau faedah mudah, kita guna rumus I sama dengan PRT. Okey, P itu prinsipal dia RM6,000, R tu 6%, okey. Kalau kat faedah mudah kita tak perlu tukar kepada perpuluhan, kita kira macam ni pun boleh, 6% darab dengan 2 tahun dia simpan tu, okey, dapat RM720. Manakala kalau faedah kompaun kita guna rumus MV sama dengan P dalam kurungan 1 tambah R per N darab kuasa NT. Okay, P tu 6,000, 1 tambah R tu kita tukar kepada 0.06 per N. N tu kita tengok. Kalau perkompaunan tu 4 bulan sekali, dalam setahun ada 12 bulan. Jadi 12 bulan bahagi 4 bulan, maksudnya 3 kali perkompaunan N tu. Kuasa MT, N 3, T tu 2 tahun. Okay. Jadi kita kira ni dapat RM RM6,756.97. Nilai yang terkumpul dalam tu. Okay, nilai simpanan. Okey, jadi jumlah faedah yang terkumpul, okey, jumlah simpanan tu RM6,756.97 tolak dengan prinsipal asal tu 6,000. Jadi jumlah faedah terkumpul tu RM756.97. Maka perbezaan jumlah di antara faedah mudah dengan faedah kompaun dengan kekerapan 4 bulan sekali ialah RM756.97 tolak RM720 ni sama dengan RM36.97. Jadi perbezaan faedah tu yang ni. Berdasarkan contoh 8 adalah jelas bahawa simpanan dengan faedah kompaun membawa pulangan yang lebih tinggi berbanding simpanan dengan faedah mudah. Jadi jelaslah kat situ. Maksudnya antara dua jenis faedah tadi, faedah kompaun dia punya kesan tu nilai simpanan lebih tinggi ataupun dia punya faedah, beza jumlah faedah tu lebih tinggi dah. Okey, selesai kat situ. Okey. Kita masuk sikit berkaitan dengan perbankan Islam. Okey, baik. Malaysia mengamalkan perbankan duit sistem iaitu sistem perbankan konvensional dan sistem perbankan Islam. Sistem perbankan Islam ni, dia punya ciri-ciri dia berdasarkan hukum Islam syarak. Yang kedua, risiko diuruskan mengikut perjanjian. Yang ketiga, mengikut prinsip keadilan, halal dan perkongsian keuntungan dan tanpa riba. Yang keempat, tidak menentukan kadar pulangan pada peringkat awal penyimpanan. Kadar pulangan diketahui semasa tempoh matang. Okey, kita tengok contoh 9 tu, muka surat 60. Okey. Encik Osman menyimpan RM20,000 dalam akaun simpanan di sebuah bank Islam mengikut prinsip wadiah selama 1 tahun. Pada akhir tahun tersebut, beliau menerima sebanyak RM20,000 sebagai pulangan daripada simpanan tersebut. Tambahan RM500 merupakan hibah ataupun hadiah dari bank. Hitung peratus hibah yang diperoleh oleh Encik Osman. Okay, peratus hibah tadi RM500 yang didapat lebih hibah tu per dengan jumlah simpanan RM20,000 darab dengan 100%. Okay, berapa peratus kat situ? 2.5%. Jadi 2.5% ini sebagai rujukan saja pada masa akan datang bagi penyimpan dan bukannya tetap, mungkin berubah. Okay, dia punya peratus hibah tu. Jadi kat sini prinsip wadiah tadi dia kata harta atau wang tunai yang diterima dengan persetujuan pelanggan untuk disimpan di dalam bank. Pihak bank bertanggungjawab atas keselamatan harta atau wang itu. Okey, baik. Jadi untuk para pelajar lebih mahir berkaitan dengan pengiraan untuk faedah mudah, faedah kompaun ni semua ni, para pelajar boleh buat uji minda 3.1B ni. Okey, dan jawapan boleh rujuk di bahagian belakang buku teks. Okey, baik, sampai di situ saja dulu video penerangan cikgu berkaitan dengan
subtopik pertama tu. Okay, ni baru bahagian pertama part 1. Maksudnya subtopik ni belum lagi habis, dia ada lagi part 2, ada banyak lagi lah yang kita akan sentuh berkaitan dengan pelaburan, pengiraan pelaburan dan sebagainya tu. Yang ni baru kita sentuh berkaitan dengan pengiraan untuk simpanan, okey, faedah mudah, faedah compound. Okey, part 2 nanti kita akan sentuh kepada pengiraan berkaitan dengan pelaburan tu. Okey, saham, amanah saham, hartanah dan sebagainya. Jadi diharapkan dengan video ni para pelajar dapat mengenal pasti jenis-jenis simpanan, jenis-jenis pelaburan, cara nak kira faedah mudah, faedah compound dan sebagainya. Okey, semoga bermanfaat. Okey, sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.